Assalamualaikum, salam sejahtera kepada rakan-rakan, para pelajar yang saya sayangi semua. Okey, so kita teruskan video kita yang seterusnya yang bertajuk penentuan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. Okey, menggunakan kaedah AD sama dengan AS. Okey, AD sama dengan AS, harga berubah, ya, harga berubah, iaitu maksudnya dalam gambar rajah ini terdapat paksi harga yang mana pendapatan negara ini ditentukan setelah mengambil kira perubahan tingkat harga, ya, mengambil kira perubahan tingkat harga. Baik. Okey, kita lihat pada rajah ini. Okey, rajah ini, kalau untuk makluman para pelajar semua, ya, sebenarnya konsep dia sama saja dalam mikroekonomi ataupun ekonomi satu dalam penggal satu, konsep dia, ya. Cuma yang ini SS, yang ini DD, kan. Cuma dalam makroekonomi ni konsep dia lebih luas lah, iaitu aggregate supply AS dan aggregate demand. Okey, maknanya permintaan dari keseluruhan komponen-komponen perbelanjaan dalam ekonomi secara keseluruhan. Dan saya rasa kat sini pendapatan negara benar, ya. Sebab apa? Sebab sudah mengambil kira perubahan tingkat harga. Okey, baik. So berdasarkan gambar rajah tersebut, okey, rajah ini merupakan rajah penentuan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga, ya, menggunakan pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat. Okey, berdasarkan rajah ini keseimbangan ekonomi dicapai pada titik E kosong, ya, apabila AD sama dengan AS pada tingkat harga P kosong di sini dan pendapatan negara Y kosong, ya, pendapatan negara Y kosong di sini. Okey, so huraian untuk rajah ini mesti mengandungi 3 situasi ataupun situasi utama. Okey, tidak termasuk keseimbangan asal, tetapi keseimbangan asal ni mesti ada, ya. Keseimbangan asal ni mesti ada. Biasanya mewakili satu markah, ya. Mewakili satu markah. Baik, so cuba kita lihat yang kedua. Perkara yang pertama yang kamu perlu ada ialah sekiranya berlaku lebihan penawaran. Okey, contoh diberi di sini, jika tingkat harga adalah pada P1. Nampak tak? Dia punya huraian dia, dia mengambil kira pada tingkat harga dulu. Okey, iaitu pada harga P1 di sini wujud lebihan penawaran agregat. Kenapa? Kerana penawaran agregatnya di sini lebih besar daripada permintaan agregat. Penawaran agregat adalah sebanyak Y2, manakala permintaan agregat hanya sebanyak Y1. Maka wujud lebihan penawaran agregat sebanyak Y1, Y2. Ya. Maka stok akan bertambah. Ya. Maksudnya lebihan penawaran ini menyebabkan berlakunya lebihan stok. Okey, berlakunya lebihan stok dan tingkat harga umum akan menurun, berlaku lebihan penawaran. So ini akan menekan harga untuk turun, ya? menekan harga umum untuk turun. Maka firma cenderung mengurangkan output dan tingkat keluaran negara menurun daripada Y2, ya, kepada Y0 semula di sini, dan keseimbangan dicapai semula pada tingkat harga P0. Okey, pada tingkat harga P0. So kita tengok dia punya arrow ni, kita boleh lihat bahawa firma akan mengurangkan penawaran, firma akan mengurangkan penawaran kerana apa? Berlaku lebihan stok pada tingkat harga P1, menyebabkan keluaran negara benar menurun daripada Y2 kepada akan terus menurun. Maksudnya di sini ialah akan terus menurun dan berhenti pada Y0. Kenapa berhenti di sini? Kerana pada Y0 AS sama dengan AD. Okey. Baik, yang ketiga pula, kita lihat situasi yang kedua yang perlu kamu huraikan sekiranya wajah macam ni untuk kamu huraikan, ya.
Perkara yang kedua yang kamu perlu jelaskan ialah sekiranya berlaku harga yang lain pula, iaitu contoh pada harga P2. Sebaliknya, jika harga adalah P2, wujud lebihan permintaan agregat. Permintaan agregat ialah di sini, manakala penawaran agregat adalah di sini. Kan? Berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak Y1, Y2. Okey, maka berlakulah kurangan dalam stok. Berlaku kurangan dalam stok. Kenapa? Sebab permintaan lebih besar daripada penawaran. Penawaran itu adalah keluaran yang ditawarkan oleh firma. So berlaku kurangan dalam stok dan ini akan menekan harga untuk meningkat. Okey, menekan harga untuk meningkat. Firma cenderung menambahkan output dan tingkat harga keluaran negara meningkat. Okey, tingkat keluaran negara meningkat daripada Y1 kepada Y0. Okey, akan terus meningkat dari Y1 ini, terus meningkat dan berhenti di Y0. Dan keseimbangan dicapai semula pada harga P0. Okey. Baik. Okey, so di sini kamu boleh bagi tahu bahawa keseimbangan telah tercapai pada keluaran negara benar Y0 dan pada tingkat harga umum P0. Okey, di situlah. Tapi kebanyakan pelajar, kebanyakan pelajar ni, kebanyakan pelajar mereka ni dia miss untuk memberi huraian tentang perkara 2 dan perkara 3 ni. Mereka sentiasa tercicir untuk menghuraikan perkara 2 dan perkara 3 ini. Sedangkan di sini mewakili markah yang agak banyak, Kalau soalan itu diberi sebanyak 10 markah, tak silap saya lebih kurang di sini saja boleh dapat antara 4 hingga 6 markah untuk 2 ni saja. 4 hingga 6 markah, 3 ataupun 2. So kena hati-hati dalam menghuraikan rajah. Rajah ni sekurang-kurangnya dapat 2 markah saja, saya rasalah. Lebih kurang macam itulah. Baik, kelas. So ini adalah bagaimana keseimbangan pendapatan negara, tingkat harga berubah ditentukan. Okey, ditentukan. Baik. Tetapi keseimbangan ini tidak kekal, Keseimbangan ini tidak kekal pada P0 dan keluaran negara benar pula tidak kekal pada Y0. Ianya akan sentiasa berubah. Akan sentiasa berubah jika berlaku perubahan dalam penawaran agregat ataupun permintaan agregat. Okey, dia akan sentiasa berubah. Baik, so berdasarkan rajah ini, ini perubahannya, kita akan lihat perubahan keseimbangan pendapatan negara dan tingkat harga. Dan perubahan ini sememangnya dipengaruhi oleh peralihan kelok, sama ada kelok AS ataupun kelok AD lah. Okey, so rajah yang pertama ni adalah permintaan agregat yang berubah. Okey, permintaan agregat yang berubah. Maksudnya dalam konsep ini permintaan pada rajah ini permintaan agregat bertambah, AD beralih ke kanan. Okey, AD beralih ke kanan. Dan tapi huraian dia tu, awak kena lebih faham akan keperluan dalam huraian, kerana di situlah yang akan menentukan jumlah markah yang akan kamu dapat. Cuba kamu lihat rajah ini, kan. Kita tahu bahawa permintaan, kalau kita huraikan secara ringkas berdasarkan rajah ini, keseimbangan asal pada I0 dan harga asal P0, keluaran negara benar asal ialah Y0. So jika penawaran agregat permintaan agregat meningkat menyebabkan AD meningkat dari AD, beralih dari AD0 ke AD1, keseimbangan baru dicapai pada I1, harga meningkat dari P0 ke P1, keluaran negara benar meningkat dari Y0 ke Y1, kan. Okey, tapi ada masalah yang berlaku ataupun ada yang tercicir di situ. Sebelum kamu menghuraikan pada tingkat harga yang baru, kamu kena huraikan dulu pada harga yang asal tapi pada AD yang baru. Apa yang berlaku di situ, kan? Okey, kita akan lihat di sini. Okey, berdasarkan rajah ini, keseimbangan asal dicapai pada titik I0 apabila AD0 sama dengan AS0 pada tingkat harga P0 dan pendapatan negara Y0. Okey, pendapatan negara Y0. Apabila permintaan agregat bertambah,
ya, kelok permintaan agregat beralih ke kanan dari AD0 ke AD1 lah, AD1. Okey, pada tingkat harga P0, okey, pada tingkat harga P0 wujud lebihan permintaan agregat sebanyak, ini yang selalu pelajar tercicir untuk buat huraian. Okey, pada tingkat harga P0, tapi pada harga P0 wujud lebihan permintaan agregat sebanyak E0A kan, berdasarkan AD1 tapi pada harga P0. Pada harga P0 dengan menggunakan AD yang baru berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak E0A, ya, E0A. Oleh itu stok berkurangan. Sebab apa? Sebab berlaku lebihan permintaan agregat sebanyak, oleh itu berlaku kurangan stok, ya. Kurangan stok di sini sebenarnya bukan stok berkurang, ya. Berlaku kurangan stok. Maksudnya stok tak cukup. Stok barang tidak cukup dalam pasaran. Ini menekan harga untuk meningkat dan firma akan menambah output. Kan? Output. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada E1 di sini, kan? Apabila AD1 sama dengan AS0 dan tingkat harga ialah P1 dan pendapatan negara ialah Y1. Harga naik, pendapatan negara benar pun naik. Itu kesan akhir dia. Okey, harga meningkat dan keluaran negara benar pun meningkat. Tapi kena sebut, kalau huraian berdasarkan rajah, kamu kena sebut meningkat dari mana ke mana. Y0 ke Y1, P0 ke P1, ya. Ni seperti yang disebut di sinilah, ya. Tingkat harga naik dari P0 ke P1 dan pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1, kesan pertambahan permintaan agregat. Okey. Begitu juga jika berlaku perubahan, berlaku pengurangan dalam permintaan agregat. Sama konsep dia. Huraian, konsep huraian pun sama juga, kan? Cuma yang bezanya pada harga asal, tapi pada kelo AD yang baru berlaku lebihan penawaran sebanyak AE0. Ini menyebabkan berlaku kurangan stok, kan? Berlaku lebihan stok, ya? Lebihan penawaran, ya. Lebihan penawaran sebanyak AE0. Oleh itu stok berlaku lebihan. Oleh itu berlaku lebihan stok. Lebihan stok sebenarnya, ya. Berlaku lebihan stok, tingkat harga akan menurun dan firma akan mengurangkan output. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada E1 apabila AD1 sama dengan AS0. Ya, tingkat harga P1, pendapatan negara Y1. Jadi kesan akhirnya di sini very important ini. Ya, jadi tingkat harga turun dari P0 ke P1 turun. Ya, dan pendapatan negara juga menurun daripada Y0 ke Y1, kesan pengurangan permintaan agregat. Okey. Baik. Itu adalah perubahan, okey, perubahan permintaan agregat. Perubahan permintaan agregat. Kalau berlaku perubahan penawaran agregat, bentuk rajah dia macam ni pula. Bentuk rajah dia akan jadi macam ni. Ini bentuk rajah dia. Iaitu kelo AS yang beralih, sama ada ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan. Contoh pada rajah ini, kalau AS0 ke AS1, ya, peralihan ini adalah menunjukkan penawaran agregat meningkat. Apa faktor-faktor dia? Kita sudah bincang dalam video yang sebelum ini. Faktor-faktor dia, katakan dalam soalan dia bagi jika berlaku pengurangan dalam tingkat upah buruh, kan? Apakah kesan terhadap tingkat harga dan pendapatan negara benar? Jadi soalan tak beritahu, jika AS meningkat ke jika AS menurun. Dia akan bagi faktor dia, biasanya macam tu. Dia akan bagi faktor dia. Jika berlaku peningkatan teknologi misalnya, apakah kesan kepada harga dan keluaran negara benar dan sebagainya, kan? So awak kena faham tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya. So kalau dalam kes ini
berlaku peningkatan dalam penawaran dan harga menurun dari P0 dan P1 dan keluaran negara benar meningkat daripada Y0 ke Y1. Huraian yang selebihnya itu sama sahaja. Ya. Okey. Baik. Untuk yang ini pula ialah menunjukkan pengurangan dalam AS, ya, pengurangan dalam AS, di mana faktor, salah satu faktornya ialah peningkatan harga bahan mentah, ya, peningkatan harga bahan mentah ke peningkatan kos faktor pengeluaran ataupun peningkatan kadar upah ke, ya. So ini menyebabkan AS berkurang dan beralih ke kiri, dan kelok beralih dari AS0 ke AS1, ya. Apabila penawaran agregat berkurang, kelok penawaran agregat beralih ke kiri, ya, dan AS0 ke AS1. Pada tingkat harga asal, wujud lebihan permintaan agregat sebanyak AE0, kan. Oleh itu stok berlaku kurangan stok dan tingkat harga akan meningkat, kan. Tingkat harga akan meningkat, ya, tingkat harga meningkat, dan proses ini, ya, dan proses ini akan berterusan, ya. Proses ini dan proses ini akan berterusan. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada E1 apabila AD0 sama dengan AS1 dan tingkat harga ialah P1 dan pendapatan negara Y1. Kesan akhirnya ialah harga naik dari P0 ke P1 dan pendapatan negara menurun dari Y0 ke Y1. Kesan pengurangan penawaran tadilah. Nah, itulah situasi dia. Tapi apa pula, ya, jika berlaku perubahan kedua-dua AD dan AS, kan. Kedua-dua berlaku perubahan. Ini perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat secara serentak, ya. So ini adalah situasi yang mana kamu, para pelajar ataupun para penonton, perlu membuat gambar rajah, ya, perlu membuat gambar rajah. Tidak boleh kamu sekadar membuat imajinasi dalam minda kamu. Tak boleh, kamu kena lakarkan gambar rajah. Dan contoh, ini adalah situasi di mana AD meningkat sama dengan AS meningkat, ataupun peningkatan AD sama dengan peningkatan AS, kan. Dan rajah dia ini, kan. So bila peningkatan yang sama, kan, sama, so AD0 ke AD1 meningkat, AS0 ke AS1 meningkat. Jadi bila peningkatan yang sama, so jarak antara AD0 dan AD1 dengan AS0 dengan AS1 adalah sama. Jarak dia sama. Okey. Jadi bila jarak dia sama, kamu akan dapati harga tidak berubah tetapi pendapatan negara benar meningkat, ya. Itu situasi dia, ya. So sebenarnya kamu kena buat lakaran gambar rajah, ya. Contoh huraian di sini, dengan pertambahan permintaan agregat dan penawaran agregat, kelok permintaan agregat beralih ke kanan, D0 ke D1. Manakala kelok penawaran beralih ke kanan dari S0 ke S1. Pertambahan AD yang sama dengan pertambahan AS, kan, sama. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1, iaitu S1 bersilang dengan AD1 lah. Kalau kita lihat di sini banyak persilangan, kan. Ada 4 persilangan, 1, 2, 3, 4 persilangan. So kamu jangan keliru, ya. Kamu semua jangan keliru. Ambil yang kelok baru bersilang dengan kelok yang baru. Penawaran yang baru bersilang dengan kelok permintaan yang baru. Sudah pastilah ianya berlaku pada E1 tersebut, kan. Keseimbangan baru dicapai pada E1 apabila AD1 sama dengan AS1 pada tingkat harga P0. Harga tidak berubah dan pendapatan negara Y1. Okey. So kesimpulan dia, harga tetap P0 dan pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1.
apabila pertambahan permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, ya. Ni. So apabila pertambahan permintaan agregat sama dengan pertambahan penawaran agregat, harganya tetap, cuma pendapatan negara benar yang bertambah, kan. Okey. Baik, manakala situasi yang lain pula tetapi keadaannya berbeza, okey, keadaannya berbeza, iaitu ini ya situasi dia, di mana peningkatan AD lebih besar daripada peningkatan AS, kan. Peningkatan AD lebih besar daripada peningkatan AS. Beza dia. Tapi bila kamu buat gambar rajah, pastikan jarak antara perubahan AD0 dengan AD1 ini lebih tebal, lebih jauh jarak dia berbanding dengan peningkatan AS dari AS0 ke AS1, kan. So jarak dia lebih kecil, AD ni lebih besar. Sebab apa? Sebab dalam persoalan yang diajukan di sini, peningkatan AD lebih besar daripada peningkatan AS, ya. Jadi kesan dia ialah ini kesan dia. Harga naik dari P0 ke P1, pendapatan negara meningkat. Pendapatan negara benar meningkat dari Y0 ke Y1, ya. Y0 ke Y1. Awak lihat uraian dia dengan pertambahan permintaan agregat, ya. Dengan pertambahan permintaan agregat dan penawaran agregat, kelok permintaan agregat beralih ke kanan, ya. Beralih ke kanan dari AD0 ke AD1, manakala kelok penawaran agregat beralih ke kanan dari AS0 ke AS1. Dan pertambahan AD melebihi pertambahan AS. Keseimbangan baru dicapai pada E1 apabila D1 bersilang dengan DS1 pada tingkat harga P1 dan pendapatan negara Y1. Kesan dia ialah harga naik daripada P0 ke P1 dan pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1, ya. Apabila pertambahan permintaan agregat melebihi pertambahan penawaran agregat. Okey, begitu jugalah sekiranya berlaku situasi yang lain, kan. Contohnya situasi ini, kan. Situasi AD menurun sama dengan penurunan AD lebih sama dengan peningkatan AS. Yang ini saya cakap kepada kamu ialah kamu kena buat lakaran gambar rajah. Please, jangan buat imajinasi. Ya, please. Walaupun soalan tak minta rajah ataupun keluar dalam soalan objektif sekalipun, soalan ABC itu, soalan tanya, kan, jika penurunan AD sama dengan peningkatan AS, apakah kesan terhadap harga dan pendapatan negara benar? Awak pun imajinasi. Please don't, ya. Tolong buat gambar rajah macam ini yang mana menunjukkan AS meningkat, AD menurun, ya. Awak tahu dah bila AD menurun, AD itu beralih ke mana. Bila AS meningkat, AS itu beralih ke mana, kan. Yang pasti bila sama dengan jaraknya mesti sama. Okey, jarak antara AD0 dengan AD1 sama jarak dengan AS0 dengan AS1, dan kamu akan dapat harga yang turun tapi pendapatan negara benar tidak berubah. Mesti buat gambar rajah. Awak contenglah di mana-mana sekalipun supaya kamu tidak melakukan kesilapan, ya. Begitu juga dengan situasi ini, kan. Ini situasi, ya. Situasi ini pula menunjukkan keadaan di mana penurunan AD lebih kecil daripada penurunan AS, ya. Penurunan AD lebih kecil daripada penurunan AS. Sama-sama turun, kan? Sama-sama turun. Tapi penurunan AS lebih besar, iaitu AS0 ke AS1 ini jaraknya lebih jauh berbanding dengan AD0 dan AD1, jarak dia lebih jauh, kan. So kesan dia mesti ambil yang satu bersilang dengan satu pada E1, kan. Dan harga didapati naik daripada P0 ke P1 dan pendapatan negara benar menurun dari Y0 ke Y1, kan. Okey, baik, keadaan inilah yang menunjukkan berlaku inflasi, tau. Kenaikan harga ini menunjukkan berlaku inflasi.
Dan penurunan Y ini menunjukkan berlaku apa? Penurunan Y ini menunjukkan berlaku kemelesetan ekonomi. Ini menunjukkan berlaku inflasi. So ini adalah sangat tidak bagus kepada ekonomi, kan? Lebih baik yang ini daripada yang ini, ya. Kalau kita lihat yang ini, harga turun dan pendapatan negara tidak berubah, kan? Yang ini harga naik dan pendapatan negara turun. Awak suka ke? Kamu suka ke kalau pendapatan kamu tak berubah, ataupun pendapatan kamu jatuh, harga barang dekat kedai pula naik? Mesti kamu tak suka, kan? So ini memberi kesan yang tidak baik kepada ekonomi, kan? Ya ini pun lagi baguslah. Ya ini lagi baguslah. Harga tak berubah tetapi pendapatan negara naik. Okey. Harga kat kedai tak berubah, tapi kamu punya pendapatan, kamu punya gaji meningkat, kan? So makin banyaklah barang yang kamu mampu beli, kan? Pendapatan benar kamu akan meningkat, kan? Tahu tak pendapatan benar itu apa? Pendapatan benar itu ialah apabila makin banyak barang yang kamu mampu beli dengan sejumlah pendapatan ataupun sejumlah wang yang sama, kan? Hari ini kamu boleh beli makanan 2 bungkus. Esok daripada duit RM10 kamu tu, hari ini kamu boleh beli sebanyak 2 bungkus nasi. Esok dengan RM10 juga kamu boleh beli dengan 4 bungkus nasi. Menunjukkan berlaku penurunan harga makanan, kan? Nampak tak? Penurunan harga makanan itu telah menyebabkan semakin banyak kuantiti barang yang kamu beri. So kuantiti barang kamu makin banyak, itulah yang merupakan pendapatan benar kamu, ya. Pendapatan benar kamu, ya. Okey. Baik. So sebenarnya dia banyak lagi perubahan, ya. Banyak lagi perubahan, ya. Jika berlaku sebenarnya dia banyak lagi. Jika ini sama-sama meningkat, kan? Ini sama-sama menurun, kan? Kalau AS meningkat lebih besar daripada AD menurun, lain pula jadi dia, kan? Sebab itulah dia banyak kemungkinan. Jadi kamu perlu faham, dan bila ditanya kamu perlu lakarkan gambar rajah, dan barulah kamu akan dapat jawapannya, ya. Barulah kamu akan dapat jawapannya. Okay. So ini adalah jadual yang menunjukkan kesimpulan, yang menunjukkan kesimpulan daripada apa yang boleh berlaku, ya. Berdasarkan apa yang boleh berlaku, perubahan AD ataupun AS. Okey. Okey. So di sini sebenarnya ini adalah kesimpulan yang kita boleh simpulkan, ya. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan. Sekejap, ya. Okey, ini dia kesimpulan yang kita boleh ringkaskan di sini, okey, iaitu jika berlaku perubahan AD bertambah, tingkat harga, kesan terhadap tingkat harga apa, kan? Dan kesan terhadap pendapatan negara apa, dan keadaan ekonomi, inflasi, tarikan permintaan dan sebagainya, kan? Itu adalah kesimpulan. Jadi kamu boleh rujuk, kan, situasi ini, kamu boleh lihat situasi ini secara keseluruhan, kan? Contohnya macam ni. Ini keadaan dia. AD bertambah, harga naik, pendapatan negara benar meningkat. Inflasi tarikan permintaan berlaku. AD berkurang, harga turun, pendapatan negara juga menurun. Kemelesetan ekonomi pula berlaku, kan? Ya? Kemelesetan ekonomi pula yang berlaku, kan? Ini, ya. AS bertambah sahaja, AS sahaja bertambah, kan?
turun, harga turun tetapi pendapatan negara meningkat, berlaku pertumbuhan ekonomi, kan. So jika AS berkurang tapi kesan dia ialah harga akan naik dan pendapatan negara akan menurun. So berlaku stagflasi. Apa maksud stagflasi? Stagflasi ialah di mana berlaku inflasi dan pengangguran secara serentak. Inflasi dan deflasi berlaku serentak dalam ekonomi. So bila berlaku stagflasi ini, harga naik, ini menunjukkan stagflasi, menunjukkan inflasi. Pendapatan negara yang menurun ini menunjukkan kemelesetan ekonomi ataupun pengangguran ataupun deflasi. Yang ini sangat memberi kesan yang besar lah kepada ekonomi, ya. Kesan negatif lah, ya. Kesan negatif. Itulah situasi. Jangan lupa, kalau ditanya dalam soalan, mesti kamu melakarkan gambar rajah, ya. Mesti kamu melakarkan gambar rajah supaya kita dapat tahu kesan dia terhadap harga dan pendapatan negara. Lepas tu kita boleh buat simpulkan keadaan ekonomi daripada apa yang berlaku dalam ni. Okey. Right. So itu saja untuk video kali ini. Kita sambung pada video akan datang. Terima kasih.